Rajah 2.1 menunjukkan model bagaimana enzim bertindak. Label molekul enzim dan molekul substrat dalam rajah 2.1. So, anak panah yang menunjukkan objek berwarna biru itu ialah merupakan substrat. Manakala anak panah yang menunjukkan pada objek warna merah itu merupakan enzim. Seterusnya, soalan B. Enzim adalah pemangkin biologi. Terangkan maksud terminologi pemangkin. Okay. Jawapannya ialah untuk mempercepatkan tindak balas kimia. Selain itu, tidak akan berubah selepas berlakunya tindak balas. Soalan kedua. Terangkan mengapa enzim penting kepada organisma. Tindak balas kimia dapat berlaku dengan cepat. Selain itu, tindak balas berlaku pada suhu yang optimum. Baiklah, untuk soalan 2C, seorang wanita diberi minuman larutan sukrosa. Kepekatan glukosa dalam darahnya diukur selama 90 minit. Keputusan ditunjukkan oleh graf dalam rajah 2.2. C1. Terangkan perubahan kepekatan glukosa dalam darah wanita itu bagi tempoh yang ditunjukkan dalam rajah 2.2. Baiklah, pertama sekali kita terangkan tentang kepekatan glukosa tersebut. Jadi, kepekatan glukosa dalam darah tersebut meningkat dan berkurang. Seterusnya, sukrosa akan dihidrolisis kepada glukosa. Glukosa tersebut akan masuk ke dalam kapilari darah. Arus glukosa berkurang kerana glukosa telah digunakan. Glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Okey, faham? Untuk soalan seterusnya, soalan C2. Sukrosa tidak menghidrolisiskan laktosa. Terangkan mengapa. Baiklah, untuk soalan ni, molekul laktosa mempunyai bentuk yang berlainan. Maka ia tidak boleh mengikat pada tapak aktif enzim sukrosa. Seterusnya, soalan 2D. Rajah 2.3 menunjukkan buah nanas segar mengandungi enzim yang boleh digunakan untuk melembutkan daging. Terangkan mengapa kepinggan nanas dicampurkan dengan daging beberapa jam sebelum dimasak dan bukannya semasa memasak. Untuk poin pertama, kita terangkan tentang enzim apa yang terdapat dalam nanas tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam nanas mempunyai enzim protease. Enzim protease, fungsi dia dapat melembutkan daging. Jadi, dengan mencampurkan nanas dengan daging, masa yang diambil untuk masak dapat disingkatkan. Kerana tak perlu untuk melembutkan daging lama-lama. Jadi, kalau kita dah gunakan nanas tu, dia dapat lagi menjimatkan masa kita. Jika dicampurkan nanas dan daging ketika masak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bergerak ke soalan seterusnya berkaitan dengan bab 5 tingkatan 4 pembahagian sel. Rajah 21 menunjukkan peringkat-peringkat pembahagian sel P dan Q di dalam sel haiwan. Pembahagian sel P ni merupakan meiosis 1 manakala pembahagian sel Q ni merupakan mitosis. Namakan peringkat X dan Y. Peringkat X terdapat pada pembahagian sel P yang merupakan meiosis 1. Jadi peringkat X ni adalah metafasa 1. Manakala pembahagian sel Q pada peringkat Y adalah anafasa. Terangkan perlakuan kromosom pada peringkat X. Pada peringkat X, pada metafasa 1, kromosom homolog tersusun secara rawak pada satang khatulistiwa. Kita buat macam ni, kita boleh dapat 2 poin. Seterusnya, nyatakan satu kepentingan perlakuan kromosom yang dinyatakan di dalam B1. Kepentingannya adalah untuk menyebabkan variasi. Kenapa jawapan yang menyebabkan variasi? Sebab dekat sini kita dah tunjuk kromosom homolog tersusun secara rawak. C. Rajah 2.2 menunjukkan keratan memanjang hujung akar tumbuh di kotiledon dengan 3 zon pertumbuhan yang berbeza. Zon pembezaan, zon pemanjangan, zon M dan jidal akar. Lepas tu terdapat rajah S. Namakan zon N. Zon M merupakan zon pembahagian sel. Terangkan proses pertumbuhan yang berlaku di zon M. Pada zon M, sel membahagi dengan aktif secara mitosis. Berdasarkan rajah 2.2, terangkan proses yang berlaku di S semasa pembahagian sel di hujung akar. Proses yang berlaku di S adalah sitokinesis.
Sitokinesis ni di mana plat sel bergabung membentuk dinding sel setelah selesai mitosis. Darjah 23 menunjukkan dua struktur kulit yang berbeza. Kulit dengan sel normal, kulit dengan sel abnormal. Namakan sel abnormal dalam darjah 23. Antara contoh sel abnormal yang kita boleh bagi kat sini adalah sel kanser ataupun tumor. Nyatakan satu faktor yang menyebabkan pembentukan sel dalam D1. Faktor-faktor yang menyebabkan sel-sel abnormal ni adalah seperti sinar gamma, ultraviolet ataupun X-ray. Sekian daripada saya, terima kasih. Rajah 2.1 menunjukkan sel R dan S sedang menjalani dua jenis pembahagian sel yang berlainan. Soalan pertama, nyatakan jenis pembahagian sel untuk sel R dan sel S. R ialah meiosis, S ialah mitosis. Soalan kedua, nyatakan dua perbezaan antara pembahagian sel dalam sel R dan S. Sel R ialah meiosis, melibatkan proses pindah silang. Selain itu, berlaku dalam sel pembiakan sahaja. Sel S ialah mitosis, tidak melibatkan proses pindah silang, berlaku pada sel soma sahaja. Soalan ketiga, Rajah 2.2 menunjukkan cicak telah menanggalkan ekornya untuk melindungi dirinya daripada pemangsa. Walau bagaimanapun, ekornya akan dibentuk semula. Terangkan bagaimana ekor baru boleh dibentuk. Ekor cicak akan mengalami proses mitosis. Proses mitosis tersebut akan menghasilkan sel yang baru yang sama dengan sel induk. Okey, kita tengok soalannya. Rajah 2.3 menunjukkan struktur P dalam sel S yang gagal terbentuk dengan sempurna. Nyatakan bilangan kromosom dalam sel induk dan sel-sel anak. So, sel induk jawapannya adalah 4, sel anak 1, 3 dan sel anak 2, 5. So, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 2.4 menunjukkan sel-sel yang normal berkembang menjadi sel-sel kanser. Terangkan pembentukan sel-sel kanser. Markah bagi soalan ni adalah 3. So, jawapan dia pun masih ada 3. So, jawapannya adalah berlakunya mutasi gen iaitu mitosis tidak terkawal menyebabkan sel dibahagi berulang kali. Sekian, terima kasih.